anak-anak murid cikgu. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Kembali lagi ke kelas PDPR Bahasa Melayu bersama Cikgu Najwa Tun. Sebelum cikgu memulakan pengajaran, mari kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menggunakan standard pembelajaran 2.1.2 iaitu membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Kriteria kejayaan kita pada hari ini pula ialah cikgu nak murid-murid semua dapat yang pertama membaca petikan bulu tangkis terkini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid dapat mencari makna perkataan yang berwarna biru dan meneliti ejaan dengan tepat. Baiklah, mari kita tonton video ini bersama-sama. This is my game. This is where excitement is born. Pure passion. Dreams unfolding. I play for accuracy. I play for power. I play to win. I love this life. The glory on the court is born from one's great efforts. This is my game. My life. My game. Yonex. Sekarang sesi soal jawab pula. Berdasarkan video tadi, murid-murid tahu ke tidak siapakah Lee Chong Wei? Ya, betul. Tepat sekali. Pemain badminton negara. Jadi yang kedua, apakah peralatan yang diperlukan untuk bermain badminton? Ya, sudah semestinya bulu tangkis dan juga raket. Soalan cikgu yang ketiga, apakah pengajaran yang kamu perolehi daripada video tersebut? Pengajaran yang kita dapat berdasarkan video tadi ialah tidak berputus asa dan bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Jadi, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah bulu tangkis terkini berfokuskan kemahiran membaca. Baiklah, murid-murid boleh membuka buku teks muka surat 134. Mari kita baca bersama-sama menggunakan intonasi dan juga sebutan yang betul. Bulu tangkis terkini. Rencana. Perkembangan sukan perlulah seiring dengan teknologi dan inovasi. Oleh itu, Persatuan Badminton Malaysia BAM menyambut baik keputusan Persekutuan Badminton Dunia BWF yang meluluskan penggunaan bulu tangkis sintetik mulai tahun 2021. BWF perlu melaksanakan perubahan itu dengan memastikan kualiti bulu tangkis sintetik itu sama seperti bulu tangkis yang diperbuat daripada bulu angsa. Sehubungan dengan itu, BWF mendapatkan maklum balas daripada pemain sebagai individu penting dalam inovasi ini. Setelah ujian dilakukan, bulu tangkis sintetik didapati lebih efektif. Misalnya, dari segi kualiti permainan, pergerakan bulu tangkis sintetik lebih cepat berbanding dengan bulu tangkis sedia ada. Namun begitu, BWF yakin pemain dapat menyesuaikan teknik permainan dengan cepatnya. Penggunaan bulu tangkis sintetik ini juga selaras dengan kempen kelestarian alam. Oleh sebab ketahanannya, pemain dapat mengurangkan kekerapan pembuangan bulu tangkis ini. Tambahan pula, bulu tangkis sintetik dapat mengelakkan kebergantungan pada bulu angsa. Ujian ini juga mendapati penggunaan bulu tangkis dapat dijimatkan sehingga 25%. Situasi ini memberikan insentif penting bagi ekonomi dan alam sekitar demi masa hadapan sukan badminton. Baiklah, tadi kita telah baca bersama-sama, maka sekarang ni cikgu nak uji pemahaman murid-murid berdasarkan petikan rencana tadi. Baiklah, kuis Zakna. Soalan kuis cikgu yang pertama, siapakah yang meluluskan penggunaan bulu tangkis sintetik ini? Cikgu telah memberikan pilihan jawapan, jadi murid-murid boleh pilih sama ada A, B ataupun C. Okey, A. Persekutuan Badminton Dunia BWF yang telah meluluskan penggunaan bulu tangkis sintetik. B.
B. Persatuan Badminton Dunia BWF yang telah meluluskan penggunaan bulu tangkis sintetik. Dan C. Persekutuan Dunia Badminton BWF yang telah meluluskan penggunaan bulu tangkis sintetik. Pilihan jawapan yang manakah yang betul? Ya, jawapannya adalah A, iaitu Persekutuan Badminton Dunia BWF yang telah meluluskan penggunaan bulu tangkis sintetik. Yeay! Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri. Baiklah, beralih pula kepada soalan kuis Cakna Cikgu yang kedua. Mengapakah inovasi bulu tangkis ini dilakukan? Cuba jawab. Okey, pilihan jawapan A. Mengelakkan kebergantungan kepada bulu ayam. B. Mengelakkan kebergantungan kepada bulu angsa. C. Mengelakkan kebergantungan kepada bulu burung. Jawapannya apa? Ya, tepat sekali. Syabas cikgu ucapkan. B. Mengelakkan kebergantungan kepada bulu angsa. Baiklah, seterusnya perhatikan perkataan yang berwarna. Terdapat beberapa perkataan yang berwarna biru. Jadi cikgu nak tanya, dapat tak murid kena pasti perkataan-perkataan tersebut? Ya, terdapat berapa? Terdapat 8 perkataan yang berwarna biru. Yang pertama ialah sintetik, kedua kualiti, ketiga inovasi, keempat efektif, kelima teknik, keenam kelestarian, ketujuh kebergantungan dan 8 insentif. Jadi selepas ini cikgu nak murid-murid buka buku tulis pemahaman dan juga salin perkataan berikut dan cari makna perkataan. Tulis hari, tulis tarikh, tulis tajuk, cari makna perkataan berikut dan buat jadual ini. Tapi sebelum itu, mari kita berbincang dahulu. Baiklah, kita akan merujuk kepada kamus bagi setiap makna perkataan ini. Kamus pula terbagi kepada dua, iaitu kamus biasa ataupun kamus buku, dan jenis yang kedua ialah kamus elektronik atau kamus digital. Antara contoh-contoh kamus buku ialah kamus dewan, kamus peribahasa dan juga kamus tata bahasa dewan. Tapi bagi makna perkataan, murid-murid boleh menggunakan kamus dewan yang telah cikgu warnakan perkataannya dengan warna merah. Murid-murid juga boleh menggunakan kamus elektronik atau kamus digital. Contohnya, yang pertama menggunakan laman web PRPM iaitu Pakar Rujukan Persuratan Melayu. Yang kedua, Kamus Besta, dan juga yang ketiga Google Translate. Tapi untuk mencari makna kata, cikgu galakkan murid-murid menggunakan PRPM kerana ianya di laman web dan juga jimat, tiada modal dikeluarkan. Sekiranya Google Translate ini digunakan untuk menyemak perkataan dua bahasa, iaitu daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu dan juga sebegitulah bagi bahasa-bahasa asing yang lain. Baiklah, hari ini cikgu nak tunjukkan cara-cara menggunakan laman web PRPM. Jom eksplorasi bersama cikgu. Di laman web di telefon ataupun di laptop masing-masing. https://prpm.dbp.gov.my. Tutup kata dengan garis miring kembali. Jom cikgu ajarkan cara menggunakan laman web PRPM. Mari tonton video ini. Okey, baiklah, pada hari ini cikgu akan tunjukkan cara untuk menggunakan laman web PRPM. Jadi, new tab, Google, tekan sahaja PRPM atau type www.prpm.dbp.gov.my. Okey, terus masuk ke laman web tersebut. Jadi, pilih perkataan yang murid-murid nak. Contoh, kita nak sintetik. Okey, cari search. Okey, cari dah jumpa, iaitu definisi bagi sintetik bukan bahan yang disediakan daripada bahan kimia atau bahan tiruan, iaitu bukan daripada sumber semula jadi. Okey, baik. Laman web ini juga boleh menyemak ejaan. Contoh, murid-murid keliru. Cikgu, macam mana ejaan war-warkan yang betul? Sama ada WAR. Okey, kita semak dulu. War-war. Okey, betul ke ejaan war-war macam ni? Okey, jawapannya tiada. Jika tiada, maksudnya salahlah ejaannya. Okey, cuba kita eja macam ni pula. War-war. War-warkan. Jadi inilah ejaan yang betul. War-warkan bermaksud pengumuman yang dibuat dengan meneriakkannya kuat-kuat. Jadi, itu saja tips daripada cikgu. Selamat menggunakannya. Definisi sintetik. Tadi kita lihat, tak apa, kita semak. Kita baca bersama-sama. Sintetik merupakan bukan bahan yang disediakan daripada bahan kimia atau bahan tiruan, iaitu bukan daripada sumber semula jadi. Sumber dari Kamus Dewan edisi keempat. Kualiti pula maksudnya darjah kecemerlangan, biasanya yang tinggi. Mutu
barang-barang itu baik, berkualiti, mempunyai kualiti atau bermutu. Kemudian inovasi. Inovasi bermaksud yang pertama, sesuatu yang baru diperkenalkan seperti sistem, adat, kaedah dan lain-lain yang baru. Yang kedua pula, perihal mengadakan, memulakan sesuatu yang baru iaitu faktor penting ialah menggalakkan manusia menggunakan kebolehan kreativiti. Ini semua cikgu ambil daripada PRPM. Perkataan yang keempat ialah efektif. Maksud efektif ada kesan atau pengaruhnya, iaitu dia berkesan, mujarab tapi bukan ubat. Ia adalah satu sistem perkhidmatan awam yang tidak akan wujud semata-mata kerana pelaksanaan disiplin yang kuat sahaja. Yang kelima pula ialah teknik. Apa maksud teknik? Teknik yang pertama iaitu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri seperti jentera, kenderaan, bangunan dan lain-lain. Atau yang kedua, kaedah mencipta sesuatu hasil seni, sama ada muzik, karang mengarang dan juga lain-lain. Contohnya melukis sedikit sahaja diajar di sekolah rendah. Maksudnya teknik ini, teknik melukis sedikit sahaja diajar di sekolah rendah. Okey, seterusnya kelestarian iaitu keadaan hutan persekitaran dan lain-lain yang tidak berubah atau yang terpelihara seperti asal. Iaitu keaslian, iaitu hutan kita mesti diutamakan. Seterusnya kebergantungan. Maksud kebergantungan ialah perihal keadaan bergantung pada sikap ataupun pada orang lain. Kita bergantung harap kepada sesuatu. Akhir sekali, perkataan insentif. Apakah itu insentif? Insentif ialah sesuatu yang berupa kebendaan atau tidak yang diberikan atau ditawarkan sebagai dorongan atau galakan. Dorongan, galakan, iaitu berbagai-bagai. Sumber daripada Kamus Dewan edisi keempat. Okey, baiklah, kita telah sama-sama menyemak jawapan bagi makna perkataan. Jadi murid-murid bolehlah salin dan cari makna perkataan. Berikut kita dah cari sama-sama. Murid-murid boleh tuliskan makna perkataan di dalam kotak yang disediakan. Tulis ringkas sahaja. Tadi panjangkan jawapannya. Murid-murid ringkaskan mengikut kefahaman murid-murid masing-masing. Dan selepas itu hantar dalam GC untuk cikgu semak. Okey, pastikan betul dan hantar di GC untuk dapat mata ganjaran pula. Baiklah, latihan seterusnya ialah latihan kuisis. Seperti paparan cikgu masukkan di grup WhatsApp. Okey, baiklah, ringkasan tugasan kita pada hari ini. Yang pertama, baca petikan dan cari perkataan berwarna biru. Yang kedua, salin dan cari makna perkataan tersebut dalam buku tulis. Dan yang ketiga, jawab latihan kuisis. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Sampai berusaha, dia pasti berjaya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.